Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbahasan berkenaan dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala masih sedang berlanjut, dan semalam kita dah mendengar bahawa istighfar bukan sahaja untuk seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, atau bukan untuk seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala saja daripada dosa-dosanya, malah istighfar juga memelihara seseorang itu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang boleh mendatangkan dosa-dosa kepada seseorang itu. Dan semalam juga kita dah mendengar bahawa ini merupakan kebaikan ataupun ihsan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita semua, yang mana Allah Taala memerintahkan kita untuk sentiasa memberi dan menaruh perhatian kepada istighfar dengan disertai usaha-usaha yang berkesinambungan, dan juga Allah Taala mendengar segala doa dan taubat-taubat kita, segala istighfar kita apabila kita melakukannya dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh usaha yang sangat besar. Dengan itu, insya-Allah usaha-usaha yang kita lakukan, istighfar yang kita minta daripada Allah Ta'ala itu pasti akan mendatangkan hasilnya kepada kita semua. Selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seseorang yang berpuasa juga, dia pastinya melakukan ataupun mengerjakan solat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah nafal lainnya. Dia juga menelawatkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan jika mendapat taufik, dia juga mendengarkan daras-daras yang disampaikan. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika dia tidak mengamalkan ataupun seseorang itu tidak mengamalkan perintah-perintah dan hukum-hukum serta peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran berkenaan dengan memenuhi hak-hak saudaranya, maka itu bukanlah taubat dan istighfar yang hakiki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain kita melakukan ibadat puasa kita, kita mengerjakan solat kita, kita mengamalkan amalan-amalan nafal kita, kita melawatkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita juga berusaha untuk mendengar daras-daras yang disampaikan kepada kita semua. Namun kalau kita tidak mengamalkan perintah-perintah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan memenuhi hak-hak sesama saudara kita, maka itu bukanlah taubat dan istighfar yang hakiki. Tidak ada usaha untuk meraih keberkatan hakiki daripada ibadat puasa itu. Jadi ibadat puasa ini juga menimbulkan semangat untuk kita berusaha untuk memenuhi hak-hak saudara-saudara kita, berusaha untuk membantu mereka, berusaha untuk menolong mereka terlepas daripada kesulitan-kesulitan mereka. Kita dalam erti yang lain juga, kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita. Ini juga merupakan pemenuhan daripada hak-hak sesama saudara kita. Jadi seperti mana saya juga dah mengirimkan pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti mana kita ketahui bahawa sekarang ini wabak COVID-19 sedang melanda di seluruh dunia. Dan sekarang ini negara yang paling teruk adalah merupakan negara di mana lahirnya
Hazrat Imam Mahdi alaihissalatu wassalam, iaitu negara India. Kita mendengar saban hari ribuan jangkitan berlaku di sana dan ribuan orang mati di sana. Jadi kita doakan untuk saudara-saudara kita di sana, untuk negara India dan untuk umat manusia keseluruhannya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala segera menurunkan penyembuhan untuk wabak yang sedang merebak di seluruh dunia, yang telah meragut jutaan nyawa di seluruh dunia. Ini juga salah satu pemenuhan hak-hak kita sesama manusia, di mana kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang lain semua. Faedah hakiki akan dapat kita semua raih jika usaha untuk meraih potensi yang dilakukan dengan istighfar digunakan sambil menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah beristighfar kepada Allah Taala, kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala harapan kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dan menutupi segala kelemahan-kelemahan kita. Kekuatan yang Allah Ta'ala berikan untuk menutupi dosa-dosa, taufik yang Allah Ta'ala berikan untuk menjauhkan dosa-dosa, hati yang dikosongkan dari dosa oleh manusia dengan beristighfar, lalu seseorang itu segera berusaha untuk memenuhinya dengan kebaikan-kebaikan, menciptakan perubahan suci dalam dirinya. Inilah tandanya di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima istighfar kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dengan istighfar itu diri kita dikosongkan dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala kelemahan-kelemahan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikannya dengan terciptanya perubahan suci di dalam diri kita. Adapun jika sebuah mangkuk ataupun sebuah cawan yang kosong dari kebaikan, maka ia tidak akan memberikan apa-apa kebaikan kepada seseorang itu. Begitu juga kalau hati yang kosong, satu hati yang kosong, maka dia tidak akan memberikan satu kebaikan kepada kita semua. Maka syaitan akan memenuhinya lagi dengan kekotoran-kekotorannya. Untuk itulah Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. yakni wahai orang-orang yang beriman, tunduklah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, iaitu taubat nasuha. Istighfar yang memberikan sarana pengampunan abadi adalah yang disertai dengan taubat yang tulus dan murni, yang terus dipenuhi oleh manusia dengan kebaikan-kebaikan, yang selalu memperhatikan hukukullah dan hukukul ibad dan berusaha secara berkesinambungan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana tadi sudah saya terangkan, apabila kita dah beristighfar, kita dah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga berusaha secara berkesinambungan memenuhi hukukullah, hak-hak Allah Ta'ala, dan hukukul ibad, hak-hak sesama manusia. Apa sahaja yang perlu dilakukan untuk taubat yang murni. Dalam perkara ini, Hazrat Imam Mahdi alaihissalam membimbing kita pada 3 perkara. Jadi beliau menerangkan 3 perkara supaya kita dapat melakukan taubat yang hakiki, taubat yang murni, yang disebut dengan taubatan nasuha. Pertama, sucikanlah fikiran kita dari perkara-perkara yang dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran yang merosak fikiran kita dan hasrat untuk berbuat keburukan. Jadi kita haruslah berusaha untuk mensucikan fikiran kita terutamanya, supaya jangan kita membuat perkara-perkara yang dapat mengundang kemurkaan Allah Ta'ala dan dapat menimbulkan keburukan kepada diri kita. Sebelum ada usaha untuk membersihkan fikiran, tidak mungkin taubat yang murni dapat kita raih. Jadi
pusat daripada timbulnya hasrat untuk melakukan taubat nasuha itu adalah perlu kita membersihkan fikiran kita dari segala fikiran-fikiran yang kotor. Dengan hanya mengucapkan astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaihi tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Kita berulang kali membaca itu tetapi fikiran kita tidak bersih. Banyak orang-orang yang hafal ayat itu, astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaihi. Banyak orang-orang yang hafal. Tetapi fikiran mereka tidak disertai dengan ucapan yang mereka ucapkan. Mereka tidak berusaha untuk membersihkan benaknya fikiran mereka daripada segala pemikiran-pemikiran yang kotor, maka pembacaan astaghfirullah rabbi min kulli zambin itu tidak akan memberikan faedah apa-apa kepada seseorang yang membacanya. Sebab itulah kita haruslah, di samping kita membaca istighfar itu, kita berusaha untuk membersihkan fikiran kita dari memikirkan perkara-perkara yang kotor. Kedua, jika terjadi satu keburukan atau pemikiran untuk berbuat buruk muncul di fikiran kita, maka manusia hendaknya menyesali dan merasa gelisah disertai dengan usaha untuk mengeluarkannya. Adapun dosa tidak hanya dosa besar sahaja, berbagai jenis keburukan, merampas hak orang lain, mengucapkan ucapan buruk kepada orang lain, semua ini merupakan keburukan dan akan membawa jauh dari penerimaan taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu lagi perkara yang sangat penting yang diterangkan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihi salatu wassalam kepada kita semua, kerana keburukan itu bermacam-macam jenis, dan keburukan antara kita sesama manusia seperti mana beliau menerangkan bahawa merampas hak orang lain, mengucapkan ucapan ataupun perkataan-perkataan yang buruk kepada orang lain, ini semua akan membuatkan kita jauh ataupun taubat kita jauh dari penerimaan di sisi Allah Ta'ala. Ketiga, kita harus mempunyai satu tekad dan iradah yang kuat, yakni saya tidak akan mendekati keburukan-keburukan itu. Ini satu lagi resepi yang diberikan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam kepada kita semua, bahawa kalau kita ingin istighfar kita, taubat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah ada satu usaha, satu iradah yang kuat daripada kita bahawa saya tidak akan mendekati keburukan-keburukan itu. Sejajar dengan istighfar tersebut, jika hanya terdapat fikiran bahawa Ramadan ini merupakan bulan pengampunan dan di dalamnya akan terhindar dari keburukan untuk beberapa saat sahaja, dan tetap selepas itu tetap merampas hak-hak orang lain, lalu berfikir bahawa setelah Ramadan urusannya akan diuruskan di belakang hari, maka Allah Ta'ala yang maha mengetahui keadaan hati tidak akan memberikan perhatian kepada istighfar orang seperti itu. Jadi kalau kita merasakan atau kita mempunyai perasaan bahawa dalam bulan Ramadan ini sajalah kita mengamalkan kebaikan-kebaikan itu, selepas itu kita tinggalkan kebaikan-kebaikan itu, kita kembali kepada keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perhatian kepada istighfar orang seperti itu. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 resepi yang diberikan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam kepada kita semua, hendaklah kita mengamalkannya. Pertama, kita membersihkan dan mensucikan benak fikiran kita daripada segala pemikiran-pemikiran yang kotor. Dan yang kedua, kita hendaklah menyelamatkan diri kita dari mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada saudara kita, merampas hak-hak saudara kita, kerana itu akan menjauhkan diri kita dari terkabulnya taubat kita. Dan yang ketiga, kita perlulah mempunyai satu iradah yang kuat, usaha yang kuat, kemahuan yang kuat di dalam diri kita bahawa saya tidak akan mendekati keburukan-keburukan itu yang pernah saya lakukan. Inilah 3 resepi yang diterangkan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam kepada kita semua.
untuk kita diterimanya taubat dan istighfar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya akan menyelamatkan dan menjauhkan diri kita daripada segala keburukan-keburukan yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita melewati hari-hari yang tersisa dalam bulan Ramadan ini, kita banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi perbuatan-perbuatan dan pemikiran-pemikiran yang baik, yang dengan itu nanti akan menarik kasih sayang Allah taala. Seterusnya Allah taala akan memberikan pengampunan dan mengabulkan segala taubat-taubat kita. Semoga Allah taala menjadikan demikian bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.